Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ada 20 minit. Saya akan cuba jawab setakat yang boleh. Yang tak dapat kita boleh jawab secara bertulis. Menangkan banyak lagi menteri-menteri JPM akan menjawab. Datuk Yang Dipertua. Pertama, saya ucap terima kasih kepada 10 ahli yang berhormat yang menyentuh hal-hal berkaitan dengan tugas saya di Jabatan Perdana Menteri, khususnya berkaitan dengan unit perancangan ekonomi dan bahagian-bahagian dan agensi-agensi yang berkaitan dengannya. Yang pertama, soalan terberau dan beberapa soalan yang yang lain berkaitan peruntukan yang naik mendadak bagi koridor utara dan koridor pantai timur. Utara nama dia NCIA, pantai timur nama ECRDC. Kalau ikut Jadi terberau naik tak daripada ada dalam 15, dewan. Ya. naik dari 15 Ya, juta hingga 30 juta. baik. Ini adalah kerana peruntukan yang diberikan tahun ini tak mencukupi. Itu sebab naik kerana tahun ini tak cukup. Ya. Sebahagiannya bayar gaji, maka tahun depan terpaksa dinaikkan 100% ya, untuk membolehkan kedua-dua badan ini membayar gaji dan beberapa hal operasi yang lain. Itu jawapan ringkas kepada Terberau Yang Hormat Tuaran. Banyak soalan berkaitan telah dijawab oleh rakan saya Menteri Ahli Wasabah Sarawak. Ada bertanya tentang sedia, ya. Yang ditanya ialah berkaitan dengan kemungkinan ada pertindahan antara kerja-kerja sedia dengan kerja-kerja agensi lain. Sedia menerima pertukan daripada kerajaan pusat untuk mengurus dan juga untuk pembangunan. Antara projek utama yang disediakan oleh sedia ialah projek pembinaan pelabuhan Sepanggar, ya, pelabuhan Sepanggar, kosnya kira-kira 1 bilion. Salah satu projek raksasa di negeri Sabah itu di bawah sedia. Apapun kita ambil perhatian pandangan Yang Hormat tak mahu ada pertindahan. Memanglah kerajaan tak mahu ada pertindahan, khususnya antara agensi kerajaan pusat. Dalam hal itu kita juga akan pastikan bahawa tidak ada pertindahan antara agensi kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Sebenarnya setia banyak membantu agensi pusat dalam melaksanakan beberapa projek kecil di negeri Sabah dan juga bersama dengan kerajaan negeri, khususnya bersama dengan UPEN. Ya, Tuan. Sedikit penjelasan. Terima kasih di atas respon tadi. Pertindihan yang saya maksudkan di sini ialah peranan sedia dalam hal-hal membawa pelabur asing ke negeri Sabah. Okay. Di kerajaan negeri Sabah telah pun menubuhkan Invest Sabah, satu agensi yang baru. Jadi oleh sebab dia agensi yang baru, dari segi hubungan dengan agensi persekutuan pun sesuatu yang perkara yang mereka perlu kenal pasti bagaimana cara-caranya. Itu maksud saya sebenarnya. Jadi dalam hal pelaburan ini memang diakui ada pertindahan dan langkah-langkah sedang diambil untuk mengurangi pertindahan. Maida umpamanya banyak, utamanya lah Maida. Jangan tanggungjawab untuk buat pelabur Maida, tapi setiap kerajaan negeri ada juga umpamanya Penang ada invest Penang. Contoh, banyak negeri ada invest negeri masing-masing dan Sabah pun ada juga usaha-usaha yang dilaksanakan beberapa agensi yang lain. Jadi kita akan terus berusaha untuk mengurangkan pertindahan dalam mencari pelabur asing ni di antara sedia dan regional authority yang lain dengan MIDA dan lain-lain badan. Datuk Yang Dipertua Batang Lupar, sebelum Batang Lupar ada bertanya berkaitan dengan SDG, khususnya Batang Lupar adalah seorang pejuang yang hebat untuk memastikan bahawa Sustainable Development Goals ini diamalkan dan dijalan laksanakan di Malaysia. Untuk makluman, kita telah jajarkan ke semua 17 SDG ke dalam ketiga-tiga rancangan Malaysia ke-11 sudah pun selesai. Ada banyak SDG dalam itu. Rancangan 12 pun dijajarkan dengan SDG. Yang 13 SDG ini tahun 2016 hinggalah ke tahun 2030, jangka panjang. Tadi jam 2 petang saya mengkongsikan mesyuarat dihadiri oleh Yang Hormat Batang Lupar dan beberapa ahli parlimen yang lain. 5-6 ahli parlimen yang lain, kita bincang bagaimana kita nak mantapkan lagi pencapaian dalam bidang SDG, termasuklah dalam bidang kemiskinan, pendidikan, gender equality. Ada 17 sebenarnya sekali. InsyaAllah kita akan pastikan ahli parlimen akan berperanan lebih aktif dalam mencapai kesemua matlamat SDG. Bukan sahaja ahli parlimen, kita juga akan melibatkan universiti, kita juga akan melibatkan badan-badan bukan kerajaan. Jadi ini selari dengan hasrat kerajaan
untuk memastikan kita mengamalkan pendekatan whole of government, whole of society approach. Maknanya kita akan melibatkan ke semua pihak, satu pendekatan yang inklusif, yang terangkum, supaya semua, bukan sekadar pusat terlibat dalam hal ini. Kita ucap terima kasih kepada APP, all party parliamentary group, ya, satu kumpulan retas parti dalam parlimen ini, di mana pada masa ini 31 kawasan pilihan raya sudah pun diambil dalam konteks untuk localize, untuk bawa ke akar umbi. SDG telah dibawa oleh akar umbi oleh ahli parlimen, dan ahli parlimen ini melintasi ke semua parti politik diwakili dalam kumpulan ini, dan alhamdulillah tahun depan diperuntukkan 10 juta kepada kumpulan ahli parlimen ini, dan mereka telah main peranan penting, dan saya amat menghargai peranan mereka. Baru tadi diadakan satu mesyuarat, beberapa ahli mesyuarat tak dapat hadir oleh kerana kita ubah mesyuarat daripada 4.30 ke 2, termasuklah tak silap saya Bangi tak dapat hadir, ya. Itu Batang Lupa. Terima kasih Batang Lupa atas sumbangan untuk memastikan bahawa kerajaan bersama dengan ahli parlimen dan juga CSO terus akan menjalankan tugas tanggungjawab memastikan ke-11 ke 17 SDG dicapai oleh kerajaan. Batang Lupa juga mencarikan supaya Jabatan Perangkaan mengeluarkan data-data yang lebih granular, yang lebih detail. Sebenarnya ini antara tugas Jabatan Perangkaan, sebanyak 15 juta ringgit telah pun diperuntukkan tambahan tahun depan untuk mantapkan lagi peranan Jabatan Perangkaan supaya jabatan ini dapat mengeluarkan angka-angka yang bertepatan dengan perubahan. Umpamanya sekarang ni kita gig ekonomi, satu sektor yang amat besar, tapi angka-angka berkaitan sektor ini mungkin tak lengkap lagi, perlu diperbaiki. Angka-angka berkaitan dengan pengangguran. Pada masa ini satu inisiatif sedang jalankan antara Jabatan Perangkaan, Perkeso dan EPU, ya. Kami sedang membincang bagaimana untuk kita membaiki lagi data-data perangkaan maklumat berkaitan dengan pengangguran. Kita nak tahu siapa yang menganggur, di mana penganggur, berapa lama dah menganggur. Ini sedang diusahakan. Laporan awal telah pun dikemukakan kepada kami tentang perkara ini. Inilah antara satu usaha yang sangat maklum Batang Lupa yang diambil oleh kerajaan, pastikan bahawa DOSOM mengutip dasar lebih terperinci, dan DOSOM juga menerbitkan My Statistics, My Local Statistics, dan insyaAllah setiap ahli parlimen akan dibekalkan dengan maklumat asas tentang profil parlimen kita, penduduknya, miskinnya, projek pembangunan. Ini sedang diusahakan. Kita akan mencari masa yang sesuai untuk Jabatan Perangkaan memberikan taklimat kepada semua ahli parlimen berkaitan dengan My Local Statistics yang menghimpunkan semua perangkaan berkaitan dengan setiap ahli parlimen. Yang Bapak Menteri, sikit je tambahan berkenaan dengan pengangguran. Okey, Bapak Menteri sebut tadi berkenaan dengan peluang pekerjaan kepada yang menganggur lah. Cuma harapan saya kalau boleh, yang Bapak Menteri, kerajaan perlu juga memikir kepada anak-anak muda kita yang sekarang ini tengah bekerja. Tetapi usaha kena ada untuk menyelamatkan tempat mereka kerja ini. Sebab ada di luar sana yang kita dapat tahu, banyak syarikat-syarikat khususnya SME ini yang berada pada tahap yang bakal lingkup. Jadi kalau kerajaan tidak ada usaha untuk membantu mereka, golongan ini juga akan terdedah kepada proses pengangguran kelak. Jadi kalau ada, kita harap kerajaan dapat memikirkan sesuatu lah untuk golongan ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita ambil perhatianlah pandangan Puan tadi. Minta maaf. Sepanggar. Yang Mak Rasah dan beberapa yang Mak lain membangkitkan tentang kenapa beberapa PKN, SCDC diberi bentukan tidak langsung ataupun kecil. Kenapa yang lain besar, ya. Ini sebagai prinsipnya, secara prinsipnya negeri-negeri yang maju seperti Pulau Pinang yang punya sumber pendapatannya sendiri, PDC. Rakan-rakan ahli berhormat daripada Pulau Pinang sedia maklum, PDC adalah sebuah badan berkanun dan negeri yang hebatlah, ya, yang telah menjana keuntungan jadi bagi negeri-negeri yang maju peruntukannya kurang. Kebanyakan daripada peruntukan untuk SDG PKN tahun depan adalah untuk Kulim High-Tech Park, pinjaman untuk Kedah, ya, 195 juta ringgit untuk Kedah kerana Kulim High-Tech Park ini berkembang dengan pesat sekarang fasa 5, ya. Kejayaan yang cukup membanggakan kita. Maka kerajaan pusat tahun depan menyediakan 195 juta ringgit, ya. Di Johor peruntukannya agak tinggi kerana ada satu kawasan industri yang baru di Gambir akan dibangunkan tahun depan. Jadi yang pertama, asas
agihan peruntukan untuk PKN ini berdasarkan kepada tahap kemajuan negeri. Negeri-negeri yang maju seperti Selangor, Pulau Pinang umumnya tidak menerima peruntukan yang besar, negeri lain menerima peruntukan yang lebih besar. Dalam konteks ini, tumpuan tahun depan ialah untuk membangunkan kawasan industri yang baru, termasuklah untuk mengembangkan taman industri Kulim dan juga untuk membangunkan satu taman industri baru di Gambir di Johor. Datuk Yang Dipertua berkaitan dengan projek khas ini ditanya oleh beberapa ahli berhormat termasuk Yang Berhormat Rasah 1 bilion diperuntukkan tahun depan. Untuk mula-mula Yang Berhormat Perdana Menteri sudah pun meluluskan agihan peruntukan ini 1 bilion oleh kerana kita tidak ada peruntukan khusus bagi menangani miskin tegar. Ya, miskin tegar ini terdapat di rata-rata Kementerian Pertanian ada, ICU ada. Jadi keputusan telah dibuat, ya, agihannya lebih kurang ya, tertaluk pada ubah suara semasa ke semasa, tertaluk pada keputusan Perdana Menteri. 500 juta ringgit adalah untuk membiayai projek-projek program basmi miskin tegar di seluruh negara. Setiap negeri akan dikenal pasti 3, 4, 5 lokaliti untuk kita hapuskan miskin tegar secara bersasar, secara lebih fokus, di mana kita akan mengambil pendekatan holistik, ya, melibatkan agensi, kajian pusat, kajian negeri, universiti, korporat, yayasan-yayasan dan badan-badan yang lain. Jadi 500 juta, separuh peruntukan ini akan digunakan untuk projek membasmi kemiskinan di kesemua negeri, ya. Sabah dan Sarawak akan mendapat peruntukan lebih besar oleh kerana Sabah Sarawak besar. Yang kedua, 350 juta ringgit adalah untuk biaya projek-projek yang tidak tersenarai tahun depan oleh sebab-sebab tertentu, ya, projek-projek yang kritikal yang perlu dilaksanakan, kecemasan yang mempunyai impak yang besar, ya. Jadi 350 juta ringgit adalah untuk projek-projek yang tidak dapat diluluskan dalam RP2 ataupun 2022. Yang 3 projek-projek kecil yang berimpak tinggi khususnya di kawasan Kedah, ya. Ini adalah agihan untuk tahun depan. Untuk makluman Yang Berhormat daripada Rasah, Kota Belud juga membangkitkan tentang PKN. Saya telah memberi penyelesaian tadi kenapa perbezaan antara peruntukan antara PKN seluruh negara. Yang Menteri minta laluan. Sahabat saya. Kangar. Kangar. Okay. Boleh kelabakan sikit. Sudah kelabakan. Kita bagi Rasah dulu. Sila, Yang Berhormat Rasah. Dekat-dekat kelabakan, saya tak nampak satu lagi. Siapa? Kelabakan. Okey, Terima kelabakan. kasih. Kelabakan sila. Kelabakan. Siapa? Okey. Kelabakan. Kelabakan. Gaduh dulu, bagi Kangar dulu. Tak mau gaduh. Saya sedikit saja. Terima kasih pada Yang Berhormat Menteri yang menjawab berkenaan dengan 1 bilion bawa projek khas tersebut. Saya meneliti jawapan daripada Menteri 500 juta untuk membasmi kemiskinan tegar. Saya rasa itu tak ada masalah. Cuma saya harap agihan dia adil kepada seluruh negeri. Sebab tadi berkenaan dengan tajuk PKNS tadi, untuk Negeri Sembilan hanya dapat 800,000 aja. So saya minta untuk 500 juta khas untuk miskin tegar, sebab miskin tegar ada di mana-mana. Termasuk miskin bandar. So ada di bandar, di desa dan sebagainya, kita bantu semua. Yang kedua, Yang Berhormat Menteri ada sebut 350 juta untuk yang mana-mana projek yang tak disenaraikan secara kecemasan. Okey, tak apa. Yang selebihnya 150 juta, apa status dia Yang Berhormat Menteri? Saya mohon penjelasan daripada Menteri. Itu saja. Terima kasih Datuk Pengerusi. Kangar nak minta sikit. Rasah yang pertama miskin tegar ini tak kira bangsa. Orang Cina pun miskin, orang India miskin, semua kaum teramanya bumi putera lah, ya. Yang keduanya bandar. Bandar 55% miskin di bandar, 45% di luar bandar. Maka akan ada senarai daripada kawasan bandar. Apapun kita akan berbincang kajian negeri, ya. ICU, EPU ICU berbincang kajian negeri. Dalam seminggu dua lagi kita akan pilih kawasan-kawasan ini di semua negeri, bandar, luar bandar. Dan bila diluluskan oleh Perdana Menteri, cadangan kita akan bincang strategi nak tangani miskin tegar. Dan kita mungkin akan pergi ke Jemaah Menteri untuk mendapat endorsement. Kita jangka bulan 2, bulan Februari, bulan Mac kita akan mula laksanakan projek-projek miskin tegar di seluruh negara. Sabah Sarawak lebih sedikit, ya, Menteri. Secara holistik, ya, mengenai projek-projek kecil tadi. Tahun ini banyak diberikan kepada FEA dan juga kepada regional authorities tadi. 5 sedia Rekoda,
dan semua koridor-koridor ada 5 semua sekali. Itu sebagai penjelasan rasa. Kalau Kang makan lepas tu Kota Belud. Saya Kang nak nak berhenti minta. 5 minit. Kalau saya makan, nak berhenti. kalau makan. Ya, ya. Kang minta sikit. Ya, Kota Belud. Kalau YB makan Menteri. Kota Belud. Kata Belud. Kang minta. Tadi waktu YB Menteri sebut pasal Kota Belud, saya juga ada bangkit dan tanya soalan tentang butiran 010700 tentang jumlah pengeluaran produk petroleum dan gas dari Sabah bagi tahun 2019 dan tahun 2020. Dan saya mahu dalam jumlah jumlah atau nilai tahunan. Kemudian berapa juta atau bilion nilai kasar sebelum dicukai dan juga selepas dicukai kerajaan. Angka-angka itu Sedikit, ada, Menteri. saya akan bagi secara bertulis. Umumnya pecahan. Kita ada di Malaysia ni gas, minyak dan kondensat dan gas. Ya. Kalau dipanggil bilion barrel setara ini adalah 1.7 juta, minyak kira 500,000, kalau campur gas semua sekali 1.7 dan agihannya saya tak ingat tepat, tetapi YB Menteri, saya minta dalam jawapan bertulis. Sarawak kira-kira 50%, ya. Sabah Semenanjung kira-kira 30%, Sabah 20%, 50, 30, 20. Tapi angkanya ini tepat kita bagi Kota Belud. Terima kasih Kalabakan. Yang Mohd Menteri, Kang Menteri, soalan dulu jawab sekali yang- jatuh kuasa bajet dulu. Kalabakan. Kalau makan. Kalau makan terus. Ya, saya ingin Yang Berhormat Menteri, saya ingin bangkitkan semula pasal peneroka baru untuk Felda di Sabah. Kalau kita boleh wujudkan, kita boleh ambil 2,000 peneroka baru di Sabah, kita boleh kasih keluar dari Pitas, Kota Marudu, Kota Belud, daerah miskin ni, kita beri mereka penempatan di Felda-Felda Ladatu, Kalabakan, kita boleh selamatkan 2,000 keluarga. 2,000 keluarga Sabah keluar daripada kemiskinan. Terima kasih. Ini dibangkitkan Kalabakan setiap kali. Kalabakan ada Umai 1, 2, 3, 4 ya. Ya, ini Felda Umai ya. Mas, ada. Menteri, Jadi ini Kang salah janji pilihan Jempol, raya jempol. warisan lah ya. Jadi kerajaan pada masa ini tidak ada rancangan untuk masukkan peneroka baru dalam kawasan Felda. Ladang Felda di Sabah terlalu besar lah. Itu dasar Yang kerajaan Berhormat sekarang Menteri. ini. Tolonglah orang Sabah. Kita akan mantapkan apa yang ada. Kita ada 112,000 peneroka sekarang ini. Jadi angkanya kita akan tambah, itu dasar kerajaan pada masa ini. Okey sekali Kang. Terima kasih. Yang Jempol, Mohd jempol Menteri, ada. terima kasih Speaker. Ya. Menteri. Kita ada wawasan kemakmuran bersama sehingga 2030. Tapi kalau saya tengok tadi daripada penjelasan Menteri, saya harap projek-projek khas ni akan mempertimbangkan objektif untuk kita merapatkan jurang pembangunan antara kawasan, antara wilayah. Jadi sebab apa? Sebab saya bimbang sebab isu-isu kemiskinan sekarang banyak berlaku di bandar. Jadi kalau kita hanya fokus kepada itu sahaja, jadi pengaliran wang itu banyak akan berpusat di bandar. Jadi kita akan gagal mencapai objektif wawasan kemakmuran bersama. Dan cuma saya nak tanya juga sikit lagi tentang pembangunan kawasan nelayan ni. Dulu banyak dibuat di Perak, tapi kalau kita tengok dalam bajet sekarang ni dah memang kurang sangat banyak. Adakah pembangunan kawasan nelayan ni hanya bertumpu kepada negeri itu sahaja? Bagaimana dengan pembangunan perkampungan nelayan di negeri-negeri lain? Sebab kebanyakan perkampungan nelayan ni berada di tanah rizab untuk sama ada laut ataupun sungai. Jadi apakah usaha kementerian untuk memastikan mereka ni tidak terancam daripada mungkin kerajaan negeri nak pindahkan mereka dan Yang sebagainya? terdapat Okey. dalam bajet ini Mak Kanga, cuma projek ni di Pangkor, di Lumut. Ya, ini satu projek one off. Dah ada hampir siap dah RM200 yang ada dalam bajet ini adalah untuk kerja-kerja akhir lah. Mana dah selesai dah. Pada masa ini oleh kerana kita ada kekangan peruntukan, tidak ada projek baru ya, untuk membangunkan kawasan perumahan nelayan. jempol. Ada beberapa ahli yang berhormat yang dalam buku ini adalah berkaitan dengan projek one off di Pangkor yang sudah pun selesai. Ya. Saya oleh jempol, kerana masa 1 YB minit Menteri. lagi, YB Menteri, saya bangun lama dah. Jawab jempol. Okey. Jempol sentiasa tanya soalan ini. Saya lama terbengkalai. Soalan Kertas jalan, putih 3 tahun. Menteri. soalan rumah ya. Yang pertama, rumah Jempol sedia maklum, Jempol ada 5 kawasan yang perumahan. 1 sudah pun siap, yang 4 lagi tu masih lagi belum ada kaedahnya. Belum Sedia siap maklum, lagi Menteri. Ya, Tak ada satu pun siap. ya. Jempol sedia maklum kita ada fokus group parlimen. Kita sudah minta fungsi Felda untuk panggil fokus group parlimen. Ya, ya. Ya, kerana ini belum selesai kerana memerlukan peruntukan RM600 juta untuk menyiapkan rumah yang fokus group ni 10 orang semua ni. Untuk menyiapkan rumah yang belum selesai. Ini 70% ke bawah.
Jempol sedia maklum dan Fokus Group ya, rancangan awal 20,000 rumah Felda ini nak dibina, 8,000 dibina, daripada 8,000 cuma 3,000 lebih yang siap, lagi 4,000 tak siap, yang lebih 70% termasuk Jempol 1-2 ini sedang dibangunkan. Jadi keperluan kita 600 juta ringgit untuk siapkan belum siap. Jadi oleh kerana kekangan peruntukan maka kita tak dapat teruskan untuk membina rumah di Jempol dan di beberapa kawasan lain. Mengenai pipe di kawasan Jempol sudah pun saya fahamkan dibuat anggarannya, tetapi kita masih menunggu peruntukan, belum ada lagi peruntukan. Pipe ini sebenarnya bukan saja Jempol saja, banyak Felda dan seluruh negara sebenarnya. Ya. NRW ini isu yang besar bagi negara kita. Setiap negeri memerlukan jumlah peruntukan yang besar untuk menggantikan pipe yang ada 30-40 tahun usianya. Banyak hampir setiap negeri ya kita ada masalah pipe ini, bukan Jempol saja, jadi kita akan lihat secara keseluruhannya. Yang lain-lain saya rasa oleh kerana ramai Yang penyelaraan longkang dan sebagai pembetung. Yang kecil-kecil Jempol sedia maklum sudah kita selesaikan sikit sebanyak, ada lagi belum selesai, insya-Allah tahun depan kita akan lihat apa peruntukan yang ada. Jadi mengenai Jempol dan rakan-rakan Felda yang lain yang kita ada Fokus Group Felda, sebelum Parlimen ini bersurai, kita akan adakan perjumpaan untuk mengurusi Felda dan kawasan Felda, menghuraikan semua masalah yang belum diselesaikan di kawasan Felda. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ucapkan kepada semua ahli berhormat yang berkaitan hal berkaitan dengan unit perancang ekonomi dan mana-mana yang tak dapat dijawab itu, insya-Allah kita akan jawab secara bertulis. Kalau lupa, tolong ingatkan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri di Jabatan